kita baru 35 lah ni. Nak lawan, silakan buka gelanggang manapun, saya akan tentang Anwar habis-habisan, saudara. Kita tak tentang. Saya dah cabar dia banyak kali. Kalau dia berani sangat, sila buat pentas terbuka di mana-mana pun di Malaysia ini. Saya nak kata pada dia, saya cabar Anwar turun berdebat dengan saya. Isu apa? Isu kalimah Allah. Tak payah hantar Saifuddin Nasution, tak payah hantar Azmin Ali. Ini semua cicak mengkarung. Saya cabar Anwar, dia berani berdepan dengan bekas panglima muda dia. Kalau dia berani, kita tak pernah gentar, sebab kita tahu pengkhianatan dia. Mana mungkin kita yang menjadi murid kepada ilmu-ilmu Islam ini nak biar pok-pok ini khianat pada agama. Isu kalimah Allah ni terang-terang, tuan-tuan. Soal akidah, macam mana pok-pok ni kerana Anwar sanggup pas, yang konon kata parti Islam setuju dengan tekanan dan permintaan Anwar untuk setuju dengan Catholic Church Christian, supaya Kristian ni nak panggil Tuhan mereka dengan nama Allah. La ilaha illallah. Kenapa tergamak sampai ke tahap itu? Sebab itu sampai sekarang Timbalan Mursyidul Ampas dan juga sahabat saya sebenarnya, guru juga tu belajar ilmu perubatan Islam tu, Datuk Dr. Harundin. Sampai sekarang Dr. Harundin dia tak bersetuju dengan keputusan PAS dalam konteks kalimah Allah. Saudara boleh buka juga YouTube, tengoklah pendirian dia jelas. Dia kata tak boleh. Malah Dr. Harundin kata, barang siapa yang bersekongkol dengan kerja-kerja untuk Catholic Church ini, nak sebut, nak panggil Tuhan mereka dengan nama Allah, maka semua kalangan yang membantu ke arah itu boleh menjadi kufur. Berat, tuan-tuan, ni soal akidah. Kenapa tergamak Anwar, mantan Presiden ABIM, tak sanggup gadai prinsip akidah hanya kerana nak dapat sokongan dari belakang pokok DAP. Kenapa pokok DAP ni beda sangat? Sebab kebanyakan pokok DAP ni, terus terang saya katakan, kebanyakan mereka adalah merupakan pimpinan-pimpinan Kristian Asia Pasifik ini. Perak telah menjadi bukti. Ngah komeng dalam Dewan Undangan Negeri Perak yang pertama ketika bersidang, dengan bangga dia bangun bercakap. Dia minta kebenaran kepada Datuk Speaker. Dia kata, saya juga adalah pemimpin Kristian Asia Pasifik ini. Ngam sebut dengan cukup bangga tokoh DAP di Perak dulu. Kenapa tujuan disebut tu? Sebab dia nak meletakkan rasa takut pada adun-adun UMNO yang ada di Perak, supaya jangan cabar-cabar dia, kerana dia ada dokongan besar daripada kalangan Kristian Asia Pasifik ini. Kita yang pernah lama duduk dalam gerakan Islam, Harakatul Islamiyah, duduk buat kerja dakwah, kita tahu apa masalahnya bukan senang. Kita bukan anti-Kristian, tidak. Kita menghormati hak semua agama sebagaimana dicatat dalam perlembagaan. Tapi yang kita nak nyatakan, jangan cabar kesucian maruah Islam. Itu dah termaktub dalam perlembagaan. Islam agama resmi persekutuan, dan memang Malaysia ni sebuah negara Islam. Siapa yang nak bertikai? Tun Dr. Mahathir, sebelum beliau melepaskan jawatan, beliau dapat membuat pengumuman yang cukup terbuka di seluruh dunia bahawa Malaysia adalah sebuah negara Islam. Kita jaga dengan baik dan perbaiki apa yang kurang. Dan saya pernah menjadi PTD, Pegawai Tadbir Diplomatik Wisma Putra. Saya dah round 2/3 dunia. Saya tahu dalam seluruh dunia ni tidak ada sebuah negara Islam yang boleh diharapkan yang maju, yang progresif, yang berani menentang Amerika sebagaimana kita lakukan Malaysia. Sebab itu negara Arab pun memang memandang tinggi pada Malaysia, menjadi harapan mereka. Sebab saya pernah buat dulu kerja-kerja OIC, Organisation of Islamic Conference, persidangan negara Islam. Saya tahu, kalau nak harap negara Arab mana satu yang kita nak harap? Isu Palestin. Isu Palestin, tuan-tuan, kalau benar nak selesai isu itu, bukan susah sangat. Yang penting Liga Arab perlu bersatu. Kalau Liga Arab bersatu saja, insya-Allah isu Palestin kita boleh selesai. Tengok sebelum ni kita menghantar pasukan petugas nak beri bantuan kemanusiaan ke Gaza. Yang sekat siapa dia? Mesir sekat. Yang sekat siapa? Negara Arab menjadi jiran pada Palestin. Tergamak sekat, sedangkan semua negara Islam. Sebab apa sekat? Sebab kebanyakan mereka telah menjadi lembu yang dicucuk hidung oleh Amerika Syarikat. Kita masih boleh bertahan sebab kita tidak mengorbankan semua kedaulatan negara di bawah terunjuk Amerika. Sebab itu, tuan-tuan, jangan lupa, ketika kemerosotan dan kegawatan ekonomi 97-98, apa yang Anwar nak buat?
Anwar Ibrahim Menteri Kewangan ketika itu malah Perdana Menteri. Kita masa itu sebagai pimpinan mahasiswa pun saya beri pandangan. Saya katakan Anwar tak boleh buat demikian. Apa yang dia rancang nak buat? Tuan-tuan jangan lupa perkara ini. Ketika itu lagi Anwar dah merancang, bila dia dah tak boleh nak mengurus ekonomi dengan baik, Kegawatan Ekonomi 97-98, dia dah buat keputusan dia nak bawa masuk IMF ke Malaysia untuk kononnya selamatkan ekonomi Malaysia. Kita pada ketika itu kita dah bagi amaran, jangan sama sekali benarkan IMF masuk. Kalau masuk IMF, habis kedaulatan negara dan perlindungan ekonomi yang selama ni kita pertahankan, terutama untuk industri Bumi Putra. Bukan mudah. Datuk Seri Awang adik sekarang di belakang dia tahu apa saya sebut ni. Kita bertahan, kita beri pandangan pada Anwar. Kita kata no way, jangan. Sekarang ni duk belagak kononnya dia jadi penasihat ekonomi negeri Selangor. Penasihat ekonomi apa? Jaga ekonomi dulu pun berhudum negara. Penasihat ekonomi patutlah dia dibayar dengan nilai RM1 saja. Banyak itulah pun dia punya value dia Anwar ni. Hero Tamil boleh lah. Tak ada, tuan-tuan jangan risau dah. Sekarang saya parti yang mana suka tengok filem Hindi, kalau tengok filem Tamil, hero Tamil siapa dia tuan-tuan? Rajinikan. Iya, itu dia. Hebat orang bacok ni. Tahu hero Tamil. Tapi kena cek ni, sokong Rajinikan tak apa, jangan sokong hero Tamil Malaysia. Bahaya. Rajinikan ni saya dengar dah masuk hospital sekarang, sakit ni. Kalaulah tiba-tiba dia kolu, saudara jangan risau. Kita akan pasti, tak lama lagi dah, kita akan pasti import hero Tamil terbaik dunia ke sana. Siapa dia? Kita hantar Anwar Ibrahim pergi sana. Sebab dia bukan main lagi di Matang Pauh. Dia bermatang pauh ni cukup bangga buat gambar besar pakai spek mata hitam macam Raja. Dia cukup bangga kononnya dia ni Shivaji the Boss. Sebab dia seronok tengok filem Shivaji the Boss tu. Adik kakak siapa yang tak pernah tengok lagi filem Shivaji the Boss? Ada tak? Cuba angkat tangan. Kalau tak tengok, pergi tengok filem. Tengok filem tu, Anwar dia perasan macam tu lah konon. Shivaji tolong rakyat. Ini Anwar bukan Shivaji the Boss. Shivaji Mangkuk Ayun. Yang dia buat tak habis-habis dari dulu sampai sekarang, tak berkesudahan. Semua masalah dan isu mahkamah melibatkan peribadi dia. Satu demi satu. Bila nak fikir buat rakyat? Sebab itu Selangor sekarang pasir berlubang sana sini. Isu air pun tak selesai. So saudara, isu air ni saya boleh bercakap sebab kita ada pengalaman. Dulu masa jadi Malang Menteri, saya juga menjadi board director lembaga pengarah Penang Bekalan Air. Kita jaga air di Penang masa tu hampir 2 tahun. Penang dapat pengurusan air terbaik di Malaysia. Bila saya tengok isu Tan Sri Khalid Menteri Besar Selangor jaga ada urus air di Selangor, Allah, saya kata perak betul ya orang tua ni. Tak reti nak fikir. Isunya tentang air saja, masalah dia tu dengan Syabas. Syabas perlukan pembayaran. Dia nak bagi free, bukan free semua pun 20 meter badu, Allah sikit benar. Tapi jelajah seluruh negara kata, oh tengok. Anwar Ibrahim kata, oh ini kerajaan Pakatan Rakyat beri air percuma pada rakyat Selangor. Temberang tak habis-habis. Pada air free 20 meter badu saja, itu pun tak mau bayar pada Syabas. Kesianlah kat Syabas tu, dia nak mengurus, nak manage air ni bukan murah. Saya ada pengalaman, saya tahu mengurus air ni memerlukan teknologi yang cukup tinggi dan belanja besar. Bukan mudah. Ini Tan Sri Khalid, isu air tak boleh selesai dengan baik, ajak pula rakyat Selangor turun beramai-ramai, berdemonstrasi di jalanan. Ini menteri besar apa macam ni? You dah jadi menteri besar, Khalid di Selangor, menteri besar PKR. Jagalah rakyat baik-baik. Ini bukan sepatutnya sebagai pemimpin kita ni kena memastikan keselamatan hamba rakyat kita. Betul tuan-tuan? Ini dia bawa rakyat berdemonstrasi, maknanya dia merisikokan keselamatan rakyat dia sendiri hanya atas isu air. Isu yang dia sendiri patutnya boleh menyelesaikan perkara itu dengan mudah melalui meja rundingan. Itulah akibatnya bila dia ingat negeri Selangor ni macam PNB dia agaknya. Dia nak buat negeri Selangor ni masyarakat Senyap Berhad. Itu masalah. Sampai sekarang saya duduk di sana, saya tahu kadang-kadang di 2-3 tempat air sampai seminggu 2 minggu tak ada. Saya tak nampak membatah hidung oleh Parlimen, PKR atau Khalid sendiri turun. Tak peduli. Yang kalau buat pengumuman lagi pengumuman yang penuh dengan retorik politik. Sebab itu bila melibatkan bersih yang nombor 2 ni, saya katakan kepada saudara, ianya tidak lain dan tidak bukan adalah usaha
untuk mengucak-kacirkan negara. Kerana Anwar dah amat terdesak. Kalau dia tak kucak-kacirkan negara, laluan dia ke Putrajaya makin sukar. Yang paling penting, dia nak menjadikan itu semua sebagai alasan untuk menangguh kes liwat dia yang semakin lama semakin hampir ke penghujung, yang dia tahu sebenarnya sebelah kaki dia dah garanti dalam penjara. Sebab itu Anwar cukup terdesak. Dia lakukan apa saja, gunakan semua orang. Itu pun apa yang berlaku semua di Putar Belit. Ada seorang hamba Allah yang meninggal tu, puak-puak Pakatan Rakyat ni kata apa? Tuduh dan fitnah polis, kata ini keganasan polis. Bila pula boleh ganas hamba Allah tu sakit jantung. Saya nak kata yang bengong sebenarnya bini dia ni buat apa? Dah tahu suami tu sakit jantung, yang suruh pergi bawa turun demonstrasi buat apa? Orang sakit jantung ni kena rehat, jangan ada tekanan. Betul tuan-tuan? Di sini pun tak ramai yang tidak sakit jantung. Janganlah ramai lah. Kita perlu tuan-tuan untuk gelombang nak sakit jantung pun lepas pilihan raya 13. InsyaAllah, InsyaAllah saya doa semua sihat semua, InsyaAllah. Hamba Allah tu malah masa dia sebelum habis hayat, polis bantu, bawa ambulan tolong dia. Tak ada kena-mena pun dengan keganasan polis. Dan jangan lupa, kita ada rakaman dari awal sampai habis apa yang berlaku di Kuala Lumpur. Jangan cabar. Mereka nak cabar, kalau berani bawa kes ke mahkamah. Kita akan lawan mereka sampai habis. Saya minta saman 50-500 juta pada buat tu. Sekarang PKR dah pening sebab ibu pejabat dia nak kena lelong. HQ PKR di Tropicana dah lelong dan nak lelong ni. Tak boleh nak duduk taman Anwar dah pening dah, mana nak mesyuarat. Itulah akibat dia. Orang dia kalau berjuang dia duduk kalau belakang. Habis dengan pejabat-pejabat kena lelong. Sehingga yang sebaiknya kita lelong dengan Anwar sekali lelong habis kemarin. Itu dia. Sebab itu terdesak sangat. Terdesak mesti buat juga bersih. Apa jadi pun 9 Julai mesti nak belara juga. Sebab dia nak kucak-kacirkan, dia nak jadikan itu sebagai alasan supaya dia boleh berlakon cedera. Itu yang kononnya teruk sangat kata tu. Padahal sikit aja luka sini kepala ni, sikit saja. Allah, banyak tu pun berlakon lebih. Hero Tamil Mamak Padukang. Tuan-tuan sini mungkin tak biasa nama Mamak Padukang. Orang Penang kalau disebut Mamak Padukang, maknanya habis tak boleh pakai lah. Mamak boleh pakai lagi, ditambah Padukang belakang. Kalau jumpa Mamak Padukang dengan ular, pergi tibai Mamak Padukang dulu. Macam ni cakapnya. Putar Belit nombor 1.